Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penuntun yang dikasih sekalian, selamat bertemu lagi. Kita meneruskan huraian kita tentang kewajiban bertaubat. Sidang penuntun yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menebus segala kejahatan dan dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu, pada hari di mana Allah tidak akan menghampakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya yang bergemerlapan melimpahi depan dan belakang mereka, kiri dan kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka selalu berdoa, hai Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunkanlah dosa kami, sesungguhnya Engkau sangat berkuasa atas segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, bila Islam mewajibkan umat Islam bertaubat, maka tujuannya adalah untuk merealisasi dua perkara. Yang pertama, untuk menghapuskan dosa. Memang dalam kehidupan ini kita dirundung malang dan dosa yang banyak. Kita dikitari oleh berbagai pujuk rayu syaitan dan menyebabkan kita melakukan dosa. Sebab itulah rahmat Allah kepada kita melalui puasa, melalui zikrullah, melalui qiraatul Quran, tilawatul Quran, dengan keinsafan kita, taubat kita, maka mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kita. Kalaulah tidak kerana keampunan Allah kepada kita, pasti kita akan menjadi manusia yang celaka. Manusia akan masuk neraka. Sebab itu tujuan yang kedua dalam konteks taubat ini ialah untuk memungkinkan manusia ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia telah bebaskan dirinya daripada dosa, maka dia akan diangkat ke syurga. Dengan dia kembali ke syurga, dapatlah dia menduduki tempat di mana datuknya Adam alaihissalam sebelum ini tinggal di dalamnya, ya. Tetapi Allah SWT telah mentakdirkan syaitan berjaya menumpaskan mereka, menyingkirkan mereka, menyebabkan mereka tersingkir daripada neraka, daripada syurga. Dan Allah SWT memberi rahmat kepada anak cucu Adam untuk mereka ikut serta dalam penciptaan ini, dalam kehadiran di dunia ini, dan melihat segala keindahan, segala nikmat kurnia Allah di bumi dan di langit. Jika tidaklah kerana Adam AS turun ke dunia, sudah pasti kita tidak akan lahir, kerana dia dalam syurga tidak ada kesakitan untuk bersalin, tidak ada kesakitan untuk hamil dan sebagainya. Sebab itulah sebagai individu Muslim, kita harus faham bahawa peranan taubat tadi adalah untuk menghapuskan dosa, dan yang keduanya adalah untuk masuk ke syurga. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang digeser daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya dia telah sangat beruntung, sangat berjaya. Kehidupan duniawi ini hanyalah suatu kehidupan yang mempesona dan memperdaya.
Kerana kita terpedaya dengan berbagai-bagai bujuk rayu, terpedaya dengan wang, terpedaya dengan pangkat, sehingga kita merasakan dunia inilah tempat kita yang abadi, dan sanggup bunuh orang, sanggup aniaya orang, sanggup siksa orang, fitnah orang, kerana hal-hal yang demikian. Padahal sebenarnya itu hanyalah fata morgana. Dia hanya sementara. Kuasa anda sementara. Anda tak akan kekal. Anda akan pulang ke rahmatullah. Sama ada dengan virus HIV, virus H1N1, atau apa saja sebab-sebab akibat yang Tuhan dah tentukan untuk anda harus pulang ke rahmatullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT telah menegaskan tentang wajibnya perkara ini berdasarkan firman Allah SWT, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dalam surah An-Nur ayat 31, ya, bertaubatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kalian berjaya. Satu ciri kejayaan, suatu prasyarat kejayaan bagi manusia muslim ialah dia mahu bertaubat, mahu insaf, mahu sedar dan salah, ya, mengaku kesalahannya terhadap Allah, kesalahan penyimpangannya terhadap Islam. Dalam bulan Ramadan ini, kesedaran itu digugah, kesedaran itu dipupuk sehingga ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat bimbingan dan rahmat ataupun kesejahteraan, ya, di dunia dan di akhirat. Sebenarnya orang yang enggan bertaubat ini adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tuhan mengatakan, ya, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang enggan bertaubat, itulah manusia penzalim, manusia yang zalim. Manusia yang zalim bukan hanya manusia yang buang orang dari tingkat 14 atau di mana-mana tingkat. Manusia yang zalim bukan hanya orang yang, ya, melakukan kezaliman fizikal, tetapi juga mereka yang tak sedar, tak mau bertaubat, tak mau balik kepada jalan yang Allah telah tanzilkan, yang dibawa oleh Rasulullah. Dia mahu terus perjuangan Melayu dan tak mau balik pada Islam. Orang ini, dia tidak akan cemerlang gemilang terbilang, tapi dia akan sebaliknya dia akan sesat dan akan terjungkir, ya, dan akan kecundang, ya, seperti disebutkan oleh sahabat-sahabat kita yang biasa menyebutkannya. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk menjadi orang yang adil atau yang tidak zalim, maka kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sembarangan, ini kewajipan yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 11. Jadi kalau kita tak mau mengikut ajaran Allah SWT, maka sudah pasti, ya, kita menjadi orang yang tidak beruntung ataupun orang yang celaka. Surah Al-Hujurat, ya, membawa hukum wajib, ya, mewajibkan taubat bagi mereka yang berdosa, mereka yang telah melakukan keterlanjuran. Dia mesti bertaubat sebelum, ya, matahari, ya, muncul dari barat, sebelum dia mati. Kalau sudah mati, mungkin sudah tak ada masa lagi untuk bertaubat. Dalam bulan Ramadan inilah sidang penuntun yang kasih sekalian, kalau boleh kita bertaubat dan kita kembali kepada Allah, ya, dengan penuh rela hati, dengan penuh keinsafan, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang berjaya. Orang yang tidak bertaubat ini akan menjadi zalim, dan orang yang zalim ini tidak berjaya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 23. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan berjaya, tidak akan sukses. Jadi bagaimana kita mau berjaya, mengharapkan satu kejayaan, satu Malaysia, satu negara, satu JKK? Bagaimana kalau semuanya menjadi
sebaliknya daripada apa yang kita sebutkan dan impikan. Ya, tidak mungkin berjaya orang yang zalim. Sebab itu jika anda orang zalim, ya, segeralah bertaubat. Ya, mudah-mudahan Allah terima taubat anda sedang anda berpuasa. Sekian, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.